Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya menyakitkan hati untuk Azmin Ali dan juga membingungkan semua penyokong Parti Perikatan Nasional dan khususnya para pengikut Noh Omar di Selangor. Pertanyaan besar ialah, adakah Noh Omar tak mahu Azmin jadi Menteri Selangor? Menteri Besar Selangor? Wah, ini pertanyaan besar yang pastinya perlu dijawab oleh Azmin Ali, Noh Omar, Muhyiddin Yassin. Siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Selangor? Dan dengan pendedahan ini, maka ianya menjadi lebih pertanyaan besar. Makin membuatkan kita tertanya bukan mendapat jawaban. Noh Omar tak mahu Azmin Ali jadi Menteri Besar Selangor, itu persoalan daripada Sabudin. Bekas pengerusi UMNO Selangor, Noh Omar, entah mimpi apa-apa. Tiba-tiba saja membangkitkan tentang kedudukan serta jawatan Menteri Besar daripada parti yang sudah ditinggalkannya, yaitu UMNO. Kata beliau, jika UMNO tidak bersama dengan PH, parti itu akan mendapat jumlah kerusi yang lebih besar dalam PRN akan datang ini. Kalau UMNO memilih bersama PN, parti itu sekurang-kurangnya akan beroleh 20 kerusi untuk mereka tandingi. Selebihnya barulah untuk PAS dan Bersatu. Kalau menang, confirm calon Menteri Besar daripada UMNO sebab ada 20 kerusi, kata beliau lagi. Tapi, sedih sekali. Dengan bersama PH, UMNO umpama melukut di tepi gantang kerana hanya dibenarkan atau diberikan 12 kerusi saja, ujar beliau. Dengan bertanding 12 kerusi itu, Noh juga menyifatkan UMNO bukan lagi parti untuk orang-orang Melayu berteduh tetapi mendakwa, sudah dibocorkan oleh Zahid Hamidi. Yang menjadi tanda tanya besar saya di dalam isu ini ialah sejauh mana pastinya Noh Omar terhadap pembahagian kerusi kalau UMNO masih bersama dengan Bersatu. Kerana dalam parti Bersatu semuanya ialah tentang komposisi kaum yang ada dalam parti Bersatu. Parti Bersatu juga ialah parti yang didominasi oleh orang Melayu, yang berakar umbikan Melayu, orientasinya orang Melayu. Jadi oleh sebab itu, sejauh mana UMNO boleh mendapat kerusi 20 itu? Adakah Bersatu akan memberikan ataupun lagi teruk lagi UMNO tak akan dapat 12 kerusi kalau bersama dengan Parti Bersatu? Karena Parti Bersatu tentulah akan berebut untuk mendapatkan kerusi yang majoritinya orang Melayu berbanding dengan Pakatan Harapan yang mana mereka lebih sistematik dan lebih baik di dalam pembahagian kerusi. Jadi persoalan dia, sejauh mana yakinnya Noh Omar kalau UMNO bersama Perikatan Nasional boleh dapat 20 kerusi? Saya tak yakin dan saya tak yakin langsung mereka akan dapat 20 kerusi. Bahkan 12 kerusi pun belum tentu diberikan oleh Perikatan Nasional kepada UMNO kalau UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Menjadi persoalan sekarang ialah Noh Omar nih masih rindu dengan UMNO lagi ke? Dalam hal ini, Noh Omar sepatutnya tidak lagi membangkitkan kemungkinan UMNO patut bersama dengan Perikatan Nasional kerana sejak keputusan PRU 15 lalu, parti itu sudah pun membuat ketetapan untuk bersama dengan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan sebagaimana perkara itu telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tindakan Noh terus membangkitkan jika UMNO memilih bersama PN pada ketika itu tidak lebih hanya menggambarkan kerinduannya yang masih mendalam kepada UMNO. Walaupun sejak dipecat daripada parti itu, beliau sudah memilih untuk memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Selain itu, dengan mengatakan UMNO akan memperoleh jawatan Menteri Besar jika parti itu bersama Perikatan Nasional, turut memberi gambaran penolakan dalam jiwa Noh sendiri terhadap calon Menteri Besar daripada Perikatan Nasional iaitu Azmin Ali. Meskipun tidak diumumkan secara rasmi, malah PN juga menetapkan tiada poster dalam PRN Selangor,
namun bukanlah rahsia lagi bahawa Azmin Ali merupakan calon pilihan sebagai Menteri Besar dalam blok pembangkang itu. Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu diberitakan begitu kukuh dan tidak berganjak pendiriannya mahukan Azmin mengisi jawatan Menteri Besar jika gabungan itu beroleh kemenangan. Untuk itu, terlanjur sudah bersama PN, Noh tidak sepatutnya lagi memperlihatkan kecenderungan yang berterusan mahu kerusi Menteri Besar diisi oleh pemimpin lain atau menimbulkan persepsi UMNO boleh memperolehnya. Beliau seharusnya menyokong dan mendukung penuh Azmin Ali, bukan menimbulkan gambaran atau persepsi lain yang hanya memperlihatkan golodak cetusan dalam jiwanya yang menolak dan tidak mahu pengerusi Perikatan Nasional itu, pengerusi Perikatan Nasional Selangor itu, yaitu Azmin Ali untuk menjadi Menteri Besar. Lebih daripada itu, memberi gambaran dengan bersama Perikatan Nasional dan kemudian bertanding 20 kerusi akan memberi jaminan UMNO bakal mendapat jawatan Menteri Besar adalah tidak tepat sama sekali. Meski 20 kerusi mungkin ditandingi, boleh menangkah mereka kedua 20 kerusi itu? Berapa kerusi yang mampu mereka menang? Mereka mungkin boleh bertanding 20, tapi belum tentu lebih menang lagi. Silap-silap sikit, Perikatan Nasional Bersatu akan bagi UMNO kerusi yang mana tidak selamat dan confirm bunuh diri, confirm mati. Jadi, di mana? Di mana letaknya kebenaran yang dikatakan oleh Noh Omar itu? Lupakah Noh Omar? Malah ketika beliau mengetahui UMNO Selangor sebelum ini pun, berapa kerusi mampu dimenangi parti itu? Noh Omar patut kembali semula kepada isu, patut kembali semula kepada sejarah perjuangan beliau bersama dengan UMNO sebelum ini. Berapa kerusi yang mereka telah menangi dalam PRU, dalam PRN Selangor yang terakhir, yang diketuai oleh Noh Omar sendiri. Kalau betul dia mampu menang 20 kerusi, maka dengan maksud itu mereka sudah jadi kerajaan di Selangor. Tapi tak menang 20 kerusi pun. Apapun, hati-hatilah Min, hati-hatilah Azmin. Nampaknya seperti dalam selimut Perikatan Nasional ada musuh yang perlu diawasi. Juga Min, Azmin Ali, maksud di sini, tanyalah Noh Omar, kenapa dia masih belum menjadi ahli bersatu atau PAS sehingga sekarang? Ini persoalan yang perlu ditanya kepada Noh Omar. Kenapa dia masih belum menjadi ahli bersatu atau PAS sehingga sekarang? Adakah agenda tersembunyi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi bercerita tentang skandal RII, perlombongan RII haram yang berlaku di Sik Kedah. Kali ini benar-benar memberikan kita pertanyaan besar. Timbul tanda tanya besar dalam kepala otak kita. Dua pribadi yang selama ini dicari-cari tak jumpa lagi. Persoalannya, kehilangan dua warga China itu kini jadi tanda tanya. Di mana mereka pergi dan siapa yang tahu mereka pergi. Kerana dua ini akan menjadi saksi paling dikehendaki. Ikuti terus ulasan kali ini, Anda pasti terkejut dengan pendedahan dua warga China ini yang menjadi tanda tanya di dalam spekulasi, di dalam skandal RII melibatkan perlombongan haram yang telah pun didedahkan oleh SPRM baru-baru ini. Sebelum kita teruskan, bantu saya kembangkan channel ini dengan tekan butang subscribe, share video ini, dan juga tinggalkan komen Anda. Pendedahan kewujudan dua warga China yang dibawa masuk ke negara ini oleh Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah untuk melakukan kerja mengorek unsur nadir bumi RII di Bukit Enggang Sik terus menjadi tanda tanya apabila tiada pihak mengetahui kedudukan mereka ketika ini. Menurut sumber, dua individu yang dikenali sebagai So Lai Fat dan Huang Ziye dikatakan masuk ke negara ini bersama kumpulan pekerja warga China
Myanmar dan Nepal antara tahun 2021 hingga tahun lalu. Difahamkan, kumpulan pekerja terbabit mempunyai kepakaran dalam kerja menggali dan mengekstrak REE kerana pernah terbabit dalam aktiviti melombong bahan berkenan di China dan beberapa negara serantau seperti Myanmar dan Vietnam. Dua warga China itu adalah watak utama dalam kegiatan melombong REE di Kedah, berbanding pekerja asing lain. Kerana mereka ada pengalaman luas dalam kegiatan menggali REE di negara asal. Selain pernah melombong REE di China, mereka juga dikatakan terbabit dalam kegiatan sama di Myanmar beberapa tahun lalu sebelum dibawa ke Kedah oleh syarikat yang melakukan eksplorasi di Bukit Enggang. Bersama kumpulan pekerja mahir warga Myanmar dan Nepal yang lain, mereka memiliki kemahiran menggali dan mengekstrak REE dengan cepat, katanya ketika ditemui Berita Harian. Januari lalu, operasi khas Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, JPNK, serta Jabatan Mineral dan Geosains menahan 52 lelaki warga tempatan dan asing kerana disyaki terbabit dalam aktiviti penerokaan REE secara haram di kawasan hutan simpan Bukit Enggang. Dalam operasi itu, JPNK turut menyita beberapa perlibatan dan jentera digunakan kumpulan terbabit dipercayai bagi melakukan kerja menggali serta mengekstrak bahan REE terbabit. Berikutan itu, pada 13 April lalu, 40 individu termasuk 35 warga asing didakwa di Mahkamah Session Baling atas pertuduhan menceroboh hutan simpan Bukit Enggang Sikh. Loy Fat dan Huang Ziyi bersama kumpulan individu itu didakwa atas kesalahan memasuki kawasan hutan tertutup, iaitu kompartmen 12 hutan simpan Bukit Enggang tanpa memiliki permit sah antara jam 9 malam pada 31 Januari lalu hingga jam 3 pagi 1 Februari lalu. Semua mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan mahkamah. Sumber itu menambah, kegiatan melombong dan mengekstrak REE memerlukan pekerja, kumpulan pekerja mahir serta berpengalaman kerana bahan itu perlu diproses dalam tempoh masa tertentu bagi mendapatkan hasilnya. Katanya, tiada pekerja di dalam negara ini mempunyai kemahiran untuk bekerja di dalam aktiviti melombong REE kerana industri berkenaan belum pernah wujud secara sah di Malaysia setakat ini. Jika ikut kaedah melombong REE di China, Myanmar atau di Vietnam, tanah yang mengandungi REE akan dikorek dan terus diekstrak bagi mendapatkan hasil akhir di fasiliti yang dibina berdekatan tapak lombong. Bagaimanapun dalam kes di Kedah, tanah dikorek di Bukit Enggang terpaksa diekspor ke kilang terdekat berkemungkinan di Myanmar sebelum hasil akhir REE dihantar ke China. Jadi bagi memastikan tanah mengandungi bahan REE itu tidak rosak, proses berkenaan perlu dilakukan dengan cepat oleh kumpulan pekerja mahir di bawah seliaan dua warga China yang menjadi ketua terbabit. Berikutan itu, dua lelaki warga China terbabit dikatakan diambil MBI Kedah untuk bekerja di tapak melombong REE di Bukit Enggang. Namun difahamkan gaji mereka dibayar pihak syarikat yang mendapat lesen eksplorasi. Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail mencabar Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mendedahkan profil dua lelaki warga China yang diambil bekerja di bawah MBI. Saifuddin turut mendedahkan mengikut rekod Jabatan Immigration, dua individu terbabit masuk ke negara ini di bawah PAS Lawatan Ikhtisas sebagai staf pengurusan profesional dengan MBI adalah majikan mereka. Berikutan itu, Muhammad Sanusi sebagai pengurusi MBI Kedah diminta menjelaskan status kedua-dua individu terbabit, berapa gaji, apa bidang tugas dan di mana mereka berada kini. Saifuddin juga mendedahkan 13 agensi kawal selia aktiviti perlombongan di negara ini pernah tidak memberi sebarang kelulusan kepada Kedah untuk melakukan aktiviti melombong REE di hutan simpang Bukit Enggang. Sebaliknya, beliau mendakwa kerajaan negeri di bawah pimpinan Muhammad Sanusi hanya memberikan kebenaran eksplorasi bawah enakmen mineral negeri kepada syarikat terbabit.
Sebelum ini, Muhammad Sanusi menjelaskan pihaknya akan menghantar surat kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membawa pakar bagi tujuan penjelajahan dan penyediaan awal eksplorasi REE di Bukit Enggang. Katanya, pihaknya mengeluarkan surat sokongan kepada KDN kerana ketika itu Malaysia dilanda pandemik COVID-19 menyebabkan tiada pergerakan keluar masuk dibenarkan di negara ini dan China. Bagaimanapun, beliau menegaskan segala keputusan meluluskan atau tidak kemasukan pakar terbabit dibuat di KDN tanpa campur tangan negeri yang hanya memberikan sokongan. Sementara itu, SPRM sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk Muhammad Sanusi. Rabu lalu, SPRM menahan pegawai kanan MBI Kedah bersama seorang pengarah wanita sebuah syarikat bagi membantu siasatan kes kecurian REE membabitkan nilai rasuah berjumlah lebih RM13 juta. Itu dia, saudara-saudara sekalian. Persoalan besar, kehilangan 2 warga China kini jadi tanda tanya dan di mana mereka pergi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Macam yang saya cakap tadi, tentang menolak calon itu biasa. Tetapi yang tak biasa itu ialah sebab kenapa akar umbi marah dan memprotes Perikatan Nasional. Kerana mereka kata, Perikatan Nasional kata parti ini tak ada masalah, tak ada perpecahan, tak ada konflik dan sebagainya. Mereka kata parti ini paling bersih lah, kalau boleh lah katakan paling bersih di muka bumi lah. Macam itulah diorang dakwa parti itu. Tapi rupa-rupanya baru bermula pilihan raya kempen ini, dah ada insiden akar umbi memijak dan juga memprotes parti atau gabungan Perikatan Nasional. Jom, saya nak cerita pada anda semua kenapa akar umbi menolak atau memprotes Perikatan Nasional. Ada orang yang suka, ada yang tak suka, kata Hamzah Zainuddin. Di dalam paparan konten kali ini, anda boleh melihat beberapa gambar yang saya paparkan ini yang menunjukkan protes daripada akar umbi Perikatan Nasional. Ada yang memijak, ada yang membakar bendera Perikatan Nasional. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin menganggap protes terhadap calon gabungan parti itu di Kerusi Dun Batangkali, Selangor sebagai perkara yang biasa. Ada orang suka, ada tak suka, kata beliau. Hamzah diminta mengulas mengenai penolakan akar oleh ahli akar umbi bersatu di Hulu Selangor minggu lalu yang kecewa selepas gabungan itu didakwa mengenepikan ketua bahagian mereka Muhammad Anwar Muhammad Nur daripada bertanding di Batangkali. Ini menurut mereka semua, akar umbi tersebut berdasarkan foto yang tersebar di Facebook, ahli yang dikatakan tidak berpuas hati telah membakar dan memijak bendera Perikatan Nasional. Mereka mendakwa Perikatan Nasional telah memilih salah seorang lagi, ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor, yang didakwa bersekutu dengan pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Azmin Ali dan bukannya Anwar. Menurut catatan di Facebook, akar umbi bersatu tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenan dan berikrar untuk memastikan Perikatan Nasional kalah pada pilihan raya 12 Ogos ini. Sementara itu, Hamzah memberitahu pemberita Perikatan Nasional akan mengumumkan calon mereka untuk pilihan raya negeri Selangor Rabu ini. Pengumuman itu akan dibuat semasa acara yang diadakan di Taman Medan Petaling Jaya pada 8 malam nanti. Saudara-saudara sekalian, apabila tindakan memboikot sehingga ada tindakan membakar dan memijak bendera parti tersebut, itu boleh dianggap satu tindakan yang benar-benar membuatkan mereka marah. Ada yang mereka sangat marah dan mengikut laporan ini, mereka memboikot, mereka membakar, mereka memijak bendera tersebut kerana mereka mendakwa
Perikatan Nasional telah memilih seorang lagi ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor yang didakwa bersekutu dengan pengerusi PN Selangor Azmin Ali dan bukannya Anwar. Mereka, menurut catatan di Facebook, Akar Umbi Bersatu tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenan dan berikrar untuk memastikan Perikatan Nasional kalah pada pilihan raya 12 Ogos ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa komen Anda tentang isu kali ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye.